تحية الإسلام السلام وتحية أهل الجنة. فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه لمن اهتدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا ويسر علينا، افتح لنا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Pada kuliah yang lalu telah kita ceritakan berkenaan dengan ayat dalam suratul Naba, dalam surah Abasa. Pada ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-32, yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang nampak di mata kita. Allah perintahkan supaya manusia ni melihat, merenung dan memperhatikan terhadap makanan. Falyanzuril insanu ila ta'amihi. Allah perintahkan supaya kita tengok makanan yang kita makan, yang mana mereka boleh hidup dengan menggunakannya. Dengan makanan kita dapat meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Ta'ala. Bagaimana Allah menyediakan bekalan makanan. Makanan yang kita makan itu dah ambil daripada mana? Bagaimana urusan itu bermula dengan turunnya hujan dan langit. Turunnya hujan dari langit ini, kemudian tanah merekah untuk menyelahkan tumbuh-tumbuhan, sampailah tumbuh-tumbuhan hidup sehingga kita dapat makan hasil daripada tumbuh-tumbuhan ataupun makanan yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 8 jenis tumbuh-tumbuhan. Antaranya Allah Ta'ala mengatakan al-hab wa fakihatin wa abba. Fa'ambatna fiha habban. Habba ni itulah biji-bijian. Semua jenis tanaman yang dituai seperti gandum dan sebagainya daripada biji-bijian al-hab. Kenapa dimulakan dengan ayat dengan fa'ambatna fiha habban, dengan biji-bijian ini? Kerana biji-bijian ini merupakan makanan asas bagi manusia. Hari ini yang mana antaranya gandum lah. Gandum memang makanan utama. Kalau orang Arab tak ada gandum ni pening kepala. Kalau kita padi lah ataupun beras. Tak ada nasi, tak ada beras ni pening kepala kita. Nak juga kena makan nasi, kan? Kalau tak makan pun mungkin sebulan je kot, lepas tu makan je kot. Jadi memanglah kita lihat bagaimana pentingnya biji-bijian ini. Itu yang pertama. Yang kedua iaitulah wa fakihatin wa inaba wa qadba, dan juga buah anggur, buah inab. Selepas daripada al-hab, biji-bijian, disebut buah anggur. Kenapa? Kerana anggur ni berfungsi sebagai pemakanan dan sebagai buah. Dua-dua boleh. Makanan boleh, buah pun boleh. Anggur ni dia berfungsi, dua fungsi anggur. Boleh jadikan makanan dan juga boleh jadi buah. Makanan lagu mana? Kalau kita makan zabit tu lah. Buah zabit daripada anggur tu. Buah kismis tu daripada anggur. Jadi benda tu kalau makan anggur pun kenyang dah sebenarnya. Mana makan buah zabit tu.
Yang ketiga, iaitulah qadba. Qadba ni iaitulah dalam penggunaan bahasa penduduk Mekah dan Yaman dipanggil sebagai tamar muda yang dipanggil al-qad. Wa qadba, tamar muda. Di buah tamar ni dia banyak kelebihan. Buah tamar ni boleh makan muda, boleh makan tua, boleh makan bila-bila masa boleh makan. Mana dalam tempoh dia muda tu pun boleh ambil dah makan. Dan buah tamar ni banyak kelebihan-kelebihan yang Nabi sebutkan, di antaranya tamar ni ataupun buah kurma ajwah. Kurma ajwah ni iaitulah kurma yang nombor 1 lah. Kurma yang paling terbaik iaitulah kurma ajwah aliyah yang ditanam di Aliyah dekat dengan kawasan Quba. Dikatakan kurma Nabi SAW. Jadi kurma ni Nabi suruh makan 7 biji je sehari. Siapa-siapa yang ada penyakit ataupun siapa-siapa yang ada gangguan sihir sebagainya molek makan tamar ajwah ni 7 biji. Tapi jangan makan banyak. Orang pesan jangan makan banyak buah tamar ni, boleh gugur rambut. Kenapa? Kerana sekilo dia tuan-tuan kat 100 lebih kita, 100 setengah. Makan banyak, habis duit banyak, lagi gugur rambut kita. Botak kepala suami. Pasal mahal doa lalu tuan-tuan. Sebab itulah dia tempat yang kita panggil apa, bumi yang diberkati ni ditanam antaranya pohon zaitun. Di Palestin, di Syria, di Jordan banyak kebun-kebun ataupun ladang zaitun ni. Kemudian wa fakihatan wa abba, al-fakihah maknanya buah-buahan yang boleh dimakan. Cukup Allah Ta'ala mengatakan wa fakihah, punya umum. Bila kata buah-buahan ni banyak. Takkan nak sebut semua sekali dalam Quran ni kan. Buah ni banyak pula sebut. Allah sebut wa fakihah saja, buah-buahan. Maknanya semua jenis buah-buahan yang ada ni, itulah makanan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian al-ab. Abba ni iaitulah padang rumput tempat binatang ternak berhimpun. Yang mana binatang-binatang yang meraguk rumput, jadi boleh dimakan. Padang rumput itulah diberikan kepada binatang-binatang boleh makan. Kita lihat ini makanan-makanan yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran yang menjadi makanan kepada manusia dan juga binatang. Yang ketiga, matlamat kejadian penciptaan tanaman yang termasuk makanan manusia dan haiwan ni untuk apa? Untuk kita manfaatkan sama ada oleh manusia ataupun haiwan. Boleh kita manfaat dengan makanan-makanan yang ada itu. Yang mana semua ni merupakan keperluan bagi semua jenis. Tak kira lah manusia dan juga binatang. Binatang pun yang mana menjadi suatu keperluan dia. Makanan dia. Rupuk ke, buah ke sebagainya. Jadi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita tengok kepada makanan itu. Allah Ta'ala berikan kepada kita bermacam-macam buah. Itulah rezeki yang sangat banyak tuan-tuan. Kemudian yang keempat, tujuan menyebut suatu perkara itu adalah sebagai suatu perumpamaan daripada Allah terhadap persoalan kebangkitan semula manusia daripada kuburnya setelah mati. Di samping menyebut-nyebut tentang kurniaan nikmat Allah kepada para hamba-Nya. Dia Allah Ta'ala nak ceritakan perkara itu supaya apa? Kita ingat kepada mati. Kita ingat kepada soal kebangkitan kita di padang mahsyar. Melihat bagaimana proses jadinya makanan itu yang datang dari air hujan. Air hujan kena pada tanah yang kering kontang, maka tanah yang kering kontang itu merekah bila mana menjadi subur hingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang boleh kita makan pada hari ini. Jadi ini melihat bagaimana mudah bagi Allah Ta'ala untuk membangkitkan kita bila mana kita mati nanti. Bila kita mati, Allah Ta'ala bangkitkan semua manusia yang mati ini di padang mahsyar, akan dihimpunkan di padang mahsyar bersama-sama dengan seluruh makhluk yang ada ni tuan-tuan. Baik. Jadi kalau kita cerakinkan
ayat ini ada 3 perkara. Yang pertama, bukti dan dalil tauhid. Ini bukti dan dalil tauhid keesaan Allah Ta'ala. Kita pegang sungguh-sungguh dengan dalil ni, bukti keesaan Allah. Yang kedua, nak menjelaskan dalil kuasa Allah Ta'ala ni untuk mengadakan hari kebangkitan semula, hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Ni dalil dia. Dalil yang mana Allah Ta'ala suruh kita lihat daripada makanan kita itu. Yang ketiga, dorongan kepada manusia supaya apa? Beriman dan taat. Supaya kita ni beriman lah. Bila tengok tanda-tanda kuasa Allah Ta'ala ni, suruh kita beriman. Suruh kita tambah iman kepada Allah Ta'ala dan taat kepada Allah, dan semakin bertambah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini nak suruh kita, dorongan kepada kita. Tidak wajar seseorang yang berakal menentang Tuhan, menolak ajaran Allah yang telah menjadikan dan memberikan hamba-Nya segala macam nikmat yang berharga dengan penuh ihsan. Jadi tidak kita panggil orang yang kalau orang yang ada akal ni tuan-tuan, dia tak akan menentang Allah Ta'ala. Orang gila dia menentang Allah Ta'ala ni. Orang yang tidak ada akal, orang yang kita panggil orang yang tak cerdik. Orang yang tak cerdik, orang yang buat maksiat, orang yang menentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebut oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar jelas mengatakan orang cerdik ni orang bertakwa. Orang yang bertakwa ni orang yang pandai. Mana kalau orang yang buat dosa, orang yang bodoh, kata Abu Bakar. Ni sebab tu kita hari ni kena sentiasa jadi orang cerdik lah. Orang yang cerdik ni apa? Orang yang taat pada Allah Ta'ala. Dia pandai, dia tengok, dia tahu siapa yang pemilik bumi dan langit ni. Siapa yang memiliki kerajaan pada hari ni. Kerajaan ni bukan kerajaan yang kita ada ni, kerajaan langit, kerajaan dunia. Siapa yang memiliki? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni orang cerdik, dia boleh mikir, dia boleh menganalisis, dia boleh mengkaji, dia boleh tahu bagaimana dalil-dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia terjemahkan dari bentuk perbuatan tadi tu. Jadi dia buat amal soleh, dia buat benda-benda yang baik, dia mari sembahyang berjemaah, dia membaca zikir, membaca Al-Quran, dia puasa, dia buat amalan-amalan yang sunat, bangun malam, qiyamul lail, dan macam-macam lah ibadat yang menambahkan pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Jadi ini yang penting kita lihat dalam ayat ini. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang malapetaka besar hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. Dan apabila datang suara yang memekakkan, iaitulah tiupan sangkakala yang kedua, iaitulah as-sakhah. Pada hari ketika manusia lari daripada saudaranya, daripada ibu dan bapanya, daripada isteri dan anak-anaknya. Setiap orang daripada mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira. Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan disalut kemuraman. Mereka itulah orang-orang kafir lagi derhaka. Ini ayat Quran, tuan-tuan. Yang mana setelah menerangkan nikmat Allah yang terdapat dalam diri manusia dan alam ini, dalil-dalil dan bukti kekuasaan Allah Ta'ala menghidupkan semula manusia dan segala makhluk yang lain, Allah Ta'ala jelaskan sebahagian daripada gambaran malapetaka kiamat.
yang boleh menimbulkan rasa takut dan gerun dalam diri manusia. Bila baca ayat ni, gerun kita. Rasa takut dia akan terbit dalam jiwa kita, yang mana dapat mendorongnya untuk mengambil perhatian tentang bukti kiamat serta mempercayainya. Kita percaya adanya hari kiamat ini. Dengan demikian, kita boleh menghindarkan diri dari